Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab dalam Buletin Lukas edisi petang 25 Ogos 2020. Memulakan Buletin 1 petang dengan penubuhan 3 agensi di bawah rekoda iaitu Upper Rajang Development Agency URDA, Highland Development Agency HDA dan Northern Region Development Agency NRDA yang bertujuan untuk membangunkan kawasan di kawasan luar bandar di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ini adalah langkah strategik dalam usaha merapatkan lagi jurang pembangunan di antara satu wilayah ke satu wilayah dengan membangunkan infrastruktur. Northern Region Development Agency memperuntukkan 160 juta untuk baik pulih sekolah. Banyak sekolah-sekolah kita yang baik. Dan begitu juga untuk pembangunan infrastruktur yang kecil-kecil. Kita juga memberi tumpuan kepada social economic untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat kita. Northern Region Development Agency kita diperuntukkan sebanyak 1.5 bilion. Dan untuk tujuan jalan, bridges, airport, kita memperuntukkan lebih daripada 991 juta ringgit Malaysia. Daripada peruntukan yang diberi 1.5 bilion itu. Beliau berkata demikian semasa upacara pecah tanah projek jalan dari Bukit Lubok ke Kampung Seberang Kedai Limbang pada Isnin. Sementara itu dalam sidang media, Datuk Amar Awang Tengah berkata projek pembinaan jalan baru ini merupakan sebahagian projek di bawah NRDA yang mengambil masa selama 18 bulan untuk disiapkan. Projek yang kita lancarkan pada hari ini ialah untuk pembinaan jambatan jalan baru dari Lubuk, Bukit Lubuk ke Kampung Seberang Kedai. Dan ini dijangkakan akan siap dalam tempoh 18 bulan bermula daripada bulan Ogos, 10 hari bulan, di mana kerja-kerja sudah pun dimulakan. Jumlah kontrak ialah sebanyak 16,796,000 ringgit Malaysia. Panjang jalan ini ialah 3.7 kilometer. Beliau yang juga pengurusi NRDA menjelaskan dalam tempoh 2 tahun ini NRDA telah melaksanakan sebanyak 165 projek yang sudah di award kepada kontraktor sebanyak 21 projek, about to be awarded 70 dalam tendering stage 20 dan 52 di peringkat design dan planning yang sudah siap 2 projek. Laporan seterusnya mengenai pelancaran anti-bribery and anti-corruption polisi oleh Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulkifli pada Isnin. Dalam ucapannya, beliau memberitahu inisiatif yang diambil oleh Senaris Sinergy adalah seiring dengan hasrat kerajaan negeri untuk mencapai negara maju menjelang 2030 dan disokong serta disemai dengan semangat dan budaya integriti. Beliau juga berharap agar lebih banyak syarikat lain akan mengikuti inisiatif yang dilakukan oleh Senaris Sinergy. Seterusnya di Limbang, Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, Kerajaan Sarawak telah menyediakan peruntukan sebanyak 797 juta ringgit, manakala Kerajaan Persekutuan memperuntukkan lebih 200 juta ringgit bagi membantu petani, peternak dan nelayan di negeri ini. Jelasnya selain menyediakan peruntukan yang banyak, kerajaan juga memperkembangkan fungsinya dengan memfokuskan kepada pemasaran produk dan hasil pertanian menerusi pusat pengumpulan, pemprosesan dan pembungkusan. Sekarang ini berdasarkan kementerian
untuk membantu petani, peternak dan nelayan sampai ke peringkat pemasaran. Dan itu baru dilantik untuk menjadi pengurusi pertumbuhan PPNN, Pertumbuhan Ladang Negeri Sarawak, PPNS. Untuk 10 tahun bersama-sama Kementerian Pertanian, Pemodelan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah mempunyai pendekatan baru, membantu dari pengeluaran sampai pemasaran. Suatu CBPC diwujudkan untuk membantu pemasaran. Beliau berkata demikian dalam Majlis Agricop di Dewan Kampung Lubuk Sigantang, Limbang. Laporan berikutnya, penduduk di rumah entering di Sungai Pasai Sibu bakal mendiami rumah panjang baru selepas permohonan pinjaman perumahan mereka diluluskan. Pinjaman bantuan tanpa faedah sebanyak RM30,000 itu untuk setiap pintu tersebut merupakan usaha gigih penduduk rumah panjang 30 pintu itu selain mendapat kerjasama daripada parti SUPP. Sementara itu, tuai rumah entering usah menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri khususnya pengerusi SUPP Bawang, Senator Robert Lau di atas kelulusan permohonan pinjaman rumah panjang mereka. Dari saya minta dari itulah itu SUPP punya SUPP Robert Lau, dia suruh saya bikin satu surat lah minta bantuan rumah supaya itu saya bikin sebab dia orang semua tolong saya lah sampai sekarang pun dapat bantuan rumah ini. Saya merasa gembira dan saya mewakili anak buah rumah saya mengucapkan terima kasih pada yang WB Senator Robert Lau Huyu. Dalam berita, salah seorang penduduk Seriah Usah turut menzahirkan perasaan gembiranya selepas menunggu permohonan untuk mendapatkan pinjaman perumahan itu diluluskan. Kami tak gagati laban udah tolong pehintai. Ngau kepenuh nulung kami di tahu. Gagati udah bisa nobong bahu. Kedebahai pehintai bakal ke dia tahu. Nyalai kami besar terima kasih ya ngagai pehintai. Kedul ulih nulung kami. Ke dia tahu. Ai suba-suba kami ngantai tolong pehintai. Senator Robert Lau ketika ditemui pula berkata, sebelum ini beliau berusaha membantu penduduk rumah panjang tersebut mendapatkan pinjaman itu setelah semua dokumen dan syarat diperlukan disiapkan. Kita tolong dia apply untuk ini loan bina baru rumah panjang. Ini proses tidak lama, tapi yang paling penting ialah dia mesti ada satu bukti tanah dia orang ada kuasa lah. So sini dia orang sudah buat itu perimeter survey pun perintah Sarawak tolong dia orang buat. So sudah ada surat kita boleh apply ini loan. Dia punya proses berapa bulan saja. Ini dari perintah Sarawak under the Ministry Kementerian Perumahan. Di layar pula, Ketua Pemuda PBB Gerald Rentab Jabu berkata, langkah mengambil alih projek yang dibatalkan kerajaan terdahulu merupakan satu langkah kepimpinan kerajaan Sarawak mengutamakan kesejahteraan rakyat negeri ini. Adun layak itu menambah, beberapa projek seperti pembinaan jambatan kini telah diambil alih kerajaan negeri adalah penting bagi melengkapkan jaringan jalan pesisir. Bercakap semasa lawatan mesra di rumah Rabung Usah, Gen Surai, Laya Betung pada Isnin, beliau menggesa penduduk di kawasan berkenaan seharusnya bijak menilai pihak yang membawa pelbagai program dan inisiatif untuk manfaat penduduk di rumah panjang. Sekian bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi malam. Untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.